Wow. Kemudian bila dah beberapa tahun tu, sampailah ke penghujung 89 macam tu, mak saya kan cakap, mak tengok kau ni tak ada arah lah income. Orang lain semua dah kerja masa tu. Masa tu umur saya berapa 22. Lebih kurang macam tu. Hmm. Kau kerja lah, kerja-kerjaan tak apa, gaji sikit tak apa. Janji kau ada gaji bulan. Cerah masa depan kau tu. Macam, zaman dulu saya macam alamak. Macam mana ni Tapi bila dia dah beberapa kali dia bercakap macam tu, kita rasa macam ni mak kan. Macam mana ni? Saya terimalah. Kebetulan di Museum Shah Alam ni baru tertubuhnya satu unit kebudayaan. Museum Shah Alam masa tu dirasmikan tahun 89. So kebetulan abang saya bekerja di museum tu. Jadi agaknya dia lah balik kampung masa cuti, dia cakap dengan mak saya kan, gini suruh masuk lah ni, ada kos, ada peluang ni kerja muzik ni kan. Sebab kerja lain saya tak nak. Saya nak muzik. Pergilah kerja, dia kata. Saya pun okey lah. Saya pergi tanpa memikirkan apa ni, rumah, berapa gaji, tak fikir ni. Asal dapat kerja Pergilah interview dan audition. Bermulalah pakai baju kemeja dan juga swaslight kan. Kerja-kerjaan dapat. Sebab lagu-lagu yang di audition tu itu semua lagu-lagu saya dah main dah. Jadi senangnya lagu, tak lagu susah ke? Okey. Tak ada Highway Star ke apa Tak ada. Dia minta lagu-lagu apa main lagu Sumatera. Main lagu ni juga. Lagu ni dah main orang kahwin lah. Okey lah. Lepas bila saya record balik, boleh main lagu Shack Attack tak? Sebab dulu band saya main lagu tu. Saya punya keyboard player, dia memang suka jazz. Fusion ni kan, dia memang bagus. KSOP kan. So band orang kahwin yang main lagu jazz KSOP ni kita orang je. Sebab nak memenuhi, sebab dulu band kita, band The Green ni dulu, masing-masing semua ada minat lagu masing-masing. Okay, genre dia apa. Jadi semua kita main. Macam tu kan. Keyboard player saya dia memang jazz. Request lagu Merah Putih. Mana lagu-lagu yang ni lah. Buat kan. Tu kita ikut. Yang lain tak nak bantah. Penyanyi saya pula dia suka lagu rock. Iron Maiden lah kan. So Wasted Years, Phantom de Opera kena main. Sampai saya buat lagu masa praktis lagu Phantom de Opera tu, dia banyak parts banyak time signature. Sampai saya dah seminggu tak siap lagu tau. Main lagu tu je. Ya. Saya sampai dah macam kau cari drama lain lah, aku tak sanggup lagu ni lah. Tak, dia kata lagi sikit aja. Lepas tu dia cakap. Ikut backbrain tu. Sekali akhirnya dapat. Bila dapat kita sukalah. So maknanya bila kita nyanyi, membuat lagu yang susah, dan bila kita dapat lagu yang senang ni, gini je. Kacang Tahu kita tahu kan, macam ni pula proses dia. Ini sebenarnya proses. Tapi dalam waktu itu kita tak tahu yang itu proses. Anggap benda macam ini bala apa datang ni kan. Macam tu lah. Okey lah. Bekerja di museum. Gajinya 300 sebulan. Okey. Tak ada rumah tak ada makan. 300 tolak EPF, KLOSP. Berapa lah tu? Okey, saya dapat setiap bulan RM273. Okey. Tapi pengarah museum saya dulu masa tu Cik Paiman, sekarang Datuk Paiman. Okey. Dia baik orang dia dan dia suka muzik. Dia benarkan kita tidur kat museum. Dekat museum tu dia satu auditorium. Di belakang tangga auditorium tu ada satu bilik untuk make up. Okey? Yang banyak lampu tu kan. Okey. So bilik itu tak ada orang duduk. Dia kata, okey, you all mana yang gaji gini, especially musician lah kan. Duduk sini dia kata. Tinggal situ lah. Ya, kita tinggal dalam museum.
Ada jumpa apa-apa tak? Ada. Macam-macam berlaku. Siapa nak keluar, kalau setakat balik 10 ke atas sampai 12, doa je lah. Sebab kita kena lalu pintu besar museum tu. Gerbang dia tu Tapi tu bukan gerbang. Pintu masuk. Lepas tu kita kena naik lift. Sementara nak tunggu lift dekat luang rega tu ingat tak sunyi je. Habis. Dan waktu itu macam-macam kejadian berlaku kan. Kita tahulah benda tu. Yang orang pengsannya lah, yang tiba-tiba menurun lah, siapa-siapa yang tak kuat. Macam-macam. Ketika masa ada orang ramai ke masa dalam keadaan sunyi tu berlaku benda-benda pelik tu? Orang ramai kan? Ada orang ramai pun boleh. Kalau benda kalau kita tak kuat, adaklah pasal museum ni dia banyak bahan-bahan yang orang macam keris lama. Keris dulu pernah tusuk orang, yang keris berbau darah pun lagi. Ada. Yang ada pula tombak ataupun keris ataupun bahan-bahan lain yang sejarah ni yang masih lagi dimandikan limau, masih lagi. Diorang masih terus mandikan limau. Ada orang akan bikin itu proses tu. Yes. Benda-benda tu masih lagi. Jadi siapa yang duduk dalam museum tu memang jadi penakut lah. Memang jadi penakut. Kan? Kita orang ni kalau dah malam, kalau nak keluar, kita kena berdua atau bertiga. Takut ada yang rebah takut kan tiba-tiba depan kita ada nak lari. Kan? Okey lah. Bekerja lah situ. Tidurlah situ pun. Bekerja situ. Masa tu jawatan sambilan je, jawatan dia. Sambilan, jawatan sambilan sebagai pemuzik. Dia lama-lama dinaikkan sambilan, lepas tu sementara, lepas tu baru kontrak. Untuk memohon jawatan ni ke jabatan apa tak tahu kerajaan ni, dia kena makan masa. Kita tu rapat je tak apalah, kita tunggulah. Bila naik ke sementara, gaji naik 600 lebih. Bila naik kontrak, 1,000 je sebulan. Saya merasalah kontrak tu 2 tahun. 2 tahun ke 3 tahun saya merasalah jawatan kontrak tu. Maknanya gaji 1,000 tu saya merasalah dalam 2 tahun 3 tahun macam tu. Lepas tu saya berhenti tahun 96. Dan masa di proses di museum tu, adanya grup tradisional. Kita lah main combo, kita lah main tradisional. Sebab show di kerajaan negeri ni banyak. Majlis makan malam itu, ini. Jadi saya tengok kepada alat tradisional ni. Dalam proses beberapa tahun tu, saya tengok, tak ada ke orang muda nak main gendang semua ni kan. Apa kata saya tukar pula drum ni, saya apply ke gendang ni. Masa tu, saya punya reference lagu siapa? Lagu Zainal Abidin, album Gamal. Saya dengar sambil saya ikut main, tapi cara saya main lah kan. Dan tahun 93, tapi masa tu saya jumpa Rafi gitar. Suhu. Pak Rafi ni saya kenal dia daripada zaman The Green lagi tu. Dia pernah main dengan The Green sekejap. Itu saya panggil dia replace pasal saya punya bass. Rafi gitaris. Kemudian dia tahu Rafi ni pula macam saya tu. Kita langgar je. Macam itulah. Maksudnya kebetulan saya punya band bass player tak ada. Dia masa tu tak tahu. Saudara dia ke ada majlis kat mana, pergi mana, kita pergi tak tahu. Kita dapat ada main, dia dapat main. So, yang replace dia ni, saya ingat Rafi. Sebab saya memang kenal Rafi lama. Fi, nak main tak? Joget lambak, mau kahwin. Boleh, dia kata. Boleh. Tapi awak main bass tu. Okey, dia kata. Sekarang, main bass. Dan dia pun, sama ada lagu tu tahu tak tahu kan. Tapi sebab saya confident, dia gitaris. Lepas tu kita suruh main bass. Lagi laju lah speed dia kan. So kita main malam tu. Main, settle, selesai masalah. So selepas saya bekerja di museum ni, saya jumpa Rafi. Masa tu Rafi bermula dengan The Gong. Masa tu luncai lama lagi, yang sana, yang sana tu, bukan yang sekarang ni. Saya pergilah jumpa dia. Pada saya kerja tu, malam ni saya jumpa dia. Malam saya ikut dia pergi praktis dengan Nasir. Tapi saya tak kenalkan diri saya musician dengan musician yang Nasir ni. Dengan siapa-siapa pun saya pergi, saya tak kenalkan saya musician. Jadi si Rafi ni sudah ingat, macam dia pun nak bantu juga. Maknanya Rafi pun nak bantu dari segi laluan lah. Maknanya kalau lu betul serius, gua bagi laluan. Satu hari dia call saya, Lee, malam ni free, saya nak bawa awak jumpa satu orang ni, satu brother ni, dahsyat, dia kata.
awak boleh ikut dia kata. Agaknya mungkin Rafi agaknya, yelah sebab saya ikut dia, jadi peluang untuk ke gong tu tak ada. Mungkin dia cari lain jalan pula. Dalam pada tu dia bercerita dengan saya. Saya cerita balik pasal The Green ni dulu punya komitmen, brotherhood. Dia kata, Lee, sekarang zaman session. Gua nak ajar lu zaman session. The Green sejarah dia memang gua tahu, memang best. Tapi lu takkan dapat lagi band macam tu. Oh, saya macam, oh ya ke? Ya. Awak takkan dapat lagi band macam tu. Yang kepala best semua kan. Main pun bagus, bagi lagu apa pun okey. Awak takkan dapat lagi. Awak sekarang, awak belajar session. Maknanya, orang panggil awak bekerja, awak deliver kerja awak, lain-lain jangan fikir. Oh macam tu Saya macam, okey. So, kau apa nak jumpa ni? Jumpalah malam. Awak follow saya, kita pergi satu tempat ni. Awak tahu kat mana? Robson. Studio practice, rumah Brother Tom. Abang Tom. Di situ ada studio. Sebab Brother Tom masa tu menyewa dengan Datuk Rami Sarip, dengan Bob Lokman. Tapi Bob Lokman masa saya datang tu, Bob Lokman dah tak ada lagi. Bob Lokman dah pindah ke Sungai Buloh. Hanya Tom lah, Tom je lah. Macam Abang Ramli datang sekali dari Singapura kan. Jadi bilik dia lah. Dia hantar situ. Saya kenalkan abang dengan brother ni, awak ikut dia kata. Oh ya ke? So okey lah, start dia tu. Biasalah kita bila jumpa senior musician, dia kan masa tu Brother Tom tu sibuk. Memang show masa tu banyak. Dia punya income sebulan, ya berdu lah kan. Tapi busy lah. Ya berdu. Zaman itu. Ya. So, saya follow je. Setiap malam saya pergi. Tapi saya masih kerja di museum ni. Sekali, saya tengok berbual, berkaul apa semua. Satu hari, Amran yang manage suhu yang orang putih panjang tu. Okey. Call. Sebab kita kenal pun dekat Robson. Dia call saya. Lee, ada orang nak sewa alat tradisional lah, dia kata, untuk recording. Lu ada kan? Ada. Kalau ada malam ni lu datang dekat Buti Studio Jalan Pahang. Hantar barang. Okey lah. Berapa? Lu datang aja sekian jam. Saya pun pergilah ke Buti. Naik atas, saya cari kan. Kita pergi studio recording kan. Tengok, begini Okay, naik atas rumah tu. Tingkat 2 tu. Saya tengok Zahid ada. Zahid drama. Zahid Ahmad. Okay, diorang tengah main muzik lah. Layan muzik tu kan. Rupanya dia nak buat album Zainal Abidin, Tumandung Kita. Oh, okey. Saya pun tengok, bang, barang tak mana? Ini masuk dalam. Ini kau tunjukkan dia. Dia suruh engineer lah kan. Okey, kau set up barang ni. Set up macam ni. Okey lah. Lepas tu, dekat live room tu, kan tak cermin kan. Dekat board ni, okey, belakang board tu ada sofa. Ada sofa. Saya duduk sofa tu. Saya tengok instrumen saya dalam tengah set tu kan. Duduk, sambil tu dia main lagu tu kan. Dia mainkan lagu tu kan. Saya fikir, siapa yang nak main ni? Sebab dia kata nak sewa kan. Okay. Siapa nak main ni? Lepas tu, saya toleh lah. Kebetulan Zahid nak masuk ke live room. Bang, siapa nak main ni bang? Lu lah main dia tu. Kan? Dia macam, hati saya dah ini recording ni. Lepas tu saya nak bidin. Tapi terfikir sejenak kan, macam berapa second, tawakal je lah. Kalau inilah laluan dia betul, jadilah kau. Okay? Hilang terus menggigil ni. Tidak menggigil je. Gila ni. Saya pun record lah. Main. Lagu adalah 3 lagu, berapa 3 lagu sebenarnya. Masa saya record tu, tiba-tiba saya nampak kelibat Zainal Abidin masuk. Ini penyanyi dia ni. Tapi dia orang macam kerja sudah ya. Saya main. Saya selesaikan kerja saya semua. Okey, dah. Kita tak tahu masa tu dah okey tak okey. Kita duduk dalam tu kan. Kau buat apa dalam tu? Kau keluar. Pendengar. Saya pun dengar lah. Macam mana?
Syed Zahid tanya, macam mana? Okey tak? Tak pula abang lah, okey tak okey? Dia kata. Mana boleh, lu main, dia kata. Kita tak tahu masa tu umur Zahid tu setahun, dia tua dia ni. Ni abang-abang kat patut dah besar kan? Dia tanya Zainal, Zainal okey? Okey dah. Okey dah, tak payah lagi. Okey ni. Okey. Itu Zainal cakap, yelah soal bayaran semua kan. Berapa kau ni? Saya tak tahu abang ni. Kita tak tahu masa tu. Tak apalah, nanti aku tolong aku bayar kau apa. Ni aku nak tanya kau. Sebelum kau balik. Kalau aku nak bawa kau pergi tour apa semua, Japan ke mana, boleh? Abang beritahu lah bang. Seminggu sebelum ke, 2 minggu sebelum ke. InsyaAllah saya boleh pergi. Sebab saya masih kerja lagi ni. Boleh ke? Okey, kalau ada, dia panggil kau. Tapi kita flashback balik yang zaman The Green cakap. Dulu kita pernah ditawarkan oleh SCS punya Tauke Cina ni. Yang buat iklim tu Iklim. Dia cakap dengan CD, dia nak The Green ni buat album. Lagu dengan producer sudah ada. The Green nak tak nak? Tapi dia nak Green ni. Kita dah meeting The Green, dia cakap kalau kita main tak sebagus Headwind, tak sebagus Search, jangan buat album. Tolak lah tu. Tolak. Tolak. Akhirnya Iklim tu lah. Iklim ambil. Suci dan Lebu. Macam tu Ya. Sebab masa tu CD dengan SES kan. Cakap. Kau nak tak nak ni? Kita meeting cakap kat tanah tadi. Kita belum ready lagi. Kita bukan nak glamour. Kita tak nak. Kita nak music. Macam tu. Itu sejarah dia The Green tadi. Jadi nak Iklim tu. Rupanya Suci dan Lebu lah. Kalau tidak, kita dulu. Mungkin nama dah tukar lah. Mungkin bukan The Green. Mungkin nama lain ke yang more komersial lah. Komersial Seven Stone tadi okey ke? Kan? So berbalik. Tapi tak kisah. Kita tak ada rasa galat pun tak ada. Cuma macam lagu patut kita gelak-gelak je lah. Tak ada rasa apa. Tak ada macam menyesal. Kita punya mindset lah. Lain. Kita lain. Kita nak jadi somebody. Macam tu lah. So, balik pada Zainal tadi, selepas 2 minggu dapat panggilan telefon pergi Japan. Okay? Ni satu lagi dia punya challenge je. Masa tu saya duduk PJ. Saya praktis dekat Ampang. Heaven Studio. Ampang Point. Musatira punya studio. Saya masuk studio je kan. Saya sampai, Zahid ada, Randy Benson, Weather Report-nya gitaris, Iwang Nur Said, Kitchen, Dan Bobo, Singaporean yang Singapore tu, dengan Arwah Johan. Energy punya drama. Tapi Arwah Johan ni muda lagi, tapi dia punya cancer kot, meninggal. Arwah Johan main modern percussion, main conga. So practice. Di situlah saya belajar erti profesional. Erti profesional. Yes. Profesional tu apa? Apa maksud profesional tu? Yes. Sebab kita bercampur dengan orang ni, memang profesional lah. Randy Benson kan, Iwang. Kita tak tahu orang lain. Dia tak ada cerita pasal orang lain. Dia tak cerita pasal konten orang lain. Dia cerita music. Time, kerja, semua punctual. Asas pada profesionalism time tu. Asas tu. Kita belajar macam ni. Kita dengar je. Saya tak cakap pun, duduk semeja masa kita break, minum kan, tea break semua kan. Saya tak cakap, saya diam je. Saya tengok, bukan saya diam tak cakap. Saya nak tengok dia punya ni, kita belajar. Belajar macam mana. Okay. Travel lah. Itu travel pertama saya dengan Zainal Abidin lah. Kita pergi Shirataka Music Festival dekat Yamagata. Berapa lama tu? Seminggu. Sebab selepas habis festival tu, kita ada tour. Club tour. Nagoya, Osaka, Tokyo. Japan lah. Tapi kita punya base kita kat Tokyo. Tu kita naik bullet train. Because Zainal Abidin, dia request dia tak nak naik flight. Dia nak naik bullet train. Itu dia. Tapi kena punctual lah kan. So Jepun, dia memang particular benda ni. Saya ikut je benda tu. Di situlah saya belajar banyak. Erti profesional tu, kerja, selesai macam mana, apa, semualah. Itu 95 tau. 95 tu. Maknanya saya masih bekerja dengan museum. Senang dapat cuti? Senang, saya cakap dengan pegawai.
saya dapat ni kan. Okay, dia kata, sebab saya cuti banyak. Dulu saya bekerja, saya tak cuti. Saya banyak kadang. Sampai dia kata, kau plan lah kau punya cuti ni. Saya cakap, muzik, apa nak cuti apa? Ya. Nak cuti apa? Cuti apa? Kan? Sebab tu kalau kata orang-orang sekarang ni yang bekerja lah, cakap kan, cuti. Seronok cuti. Saya cakap, seronok. Muzik tak ada cuti lah. Muzik ni cuti dia, relax. Relax di rumah, bertenang, lepas tu praktis. Hidup dia praktis je. Muzik, kan? Okey lah, kita travel kat sana. Masa dekat festival Shirataka tu, Shirataka Music Festival tu lah saya jumpa Iwan Fals. Dia buat grup dia. Dahsyat. Dia travel, dia pakai ni je, kain batik je dengan baju bermuda. Dia travel macam tu je? Musim panas lah. Musim panas. Tapi Quran tak nak lepas dalam bas. Baca. Yes. Iwan Fals. Yes. So, okey lah. Dia ada daripada grup daripada Kyrgyzstan. Mana lagi? Saya dah lupa lah. 95 lah. Iwan Fals tu memang berkawan ke apa? Memang berbual spend time dengan dia? Kita satu bas dengan dia. Duduk daripada Indonesia. Sebab Malaysia sampai dulu dekat Narita. So, tak usah tunggu lama-lama sangat ni. Dia kata, no, tunggu satu grup lagi. Dia cakap. Baru bas akan gerak. Kalau kita gerak daripada airport nak pergi ke Yamagata tu, dia ingat lebih kurang 6 jam mau sampai. Memang kampung. Dia kampung, ada sawah padi. Cantik, memang cantik. Sawah padi dia tak cerita lah. Dia punya sawah padi ada traffic light. Sawah padi dia ada traffic light kan. Macam Jepun lah kan. Ada pasar raya yang macam Giant besar tu. Dia bukan sawah padi kita, sawah padi kan. Sawah padi lah. Di situ yang saya belajar. Belajar apa? Belajar kehidupan as a professional ni. Saya tengok karakter Zahid, saya tengok karakter ni. Kita join mencantum ni hanya kerja muzik saja. Muzik saja. Tidak ada benda lain. Personal apa semua tidak ada. Tak ada. Okey. Habis Shirataka, kita dihantar balik ke Tokyo. Tidur satu malam. Besoknya kita mula travel main di Nagoya. Quattro Club dia panggil. Di Quattro Club ni penonton dia lebih kurang dalam 200 macam tu lah. Club, macam club malam, macam club. Tapi dia buka hanya untuk show artis yang ada nama saja. Saya tengok dekat bilik belakang, bilik menunggu. Autograf ni Michael J pun ada, AC/DC pun ada, segala macam-macam artis dah macam, dahsyat itu. Cakap dahsyat kelab dia punya ni kan. Dia buka untuk show tu untuk artis tu je. Selebih tak ada. Lepas tu tak ada show. Dia takkan buka. Dan kelab seterusnya sama juga. Sampai saya nak dia suruh siapa perform situ diwajibkan tanda tangan. Ruang untuk tanda tangan tu kecil je, pasal apa? Lain semua dah penuh. Di show tu jugalah Zahid dikenakan saya. Kenakan macam mana? Part solo nanti ada part solo, ada kosong part solo. Kita tinggalkan Ramli dia tu. Dia ingatkan dia dekat main-main. Sekali dia dengan Zainal Abidin apa semua turun bawah kat tepi tu ada macam kopi, air semua kan. Tu. Diorang semua turun, kau solo. Masa sedang perform ni? Nak perform? Solo kan bila solo, okey kau solo. Kau solo kan? Okey ni solo. Saya pun solo. Solo. Diorang dalam diam turun dia minum. Cakap, "Ni, kopi." Sejuk lah berapa lama ni? Itu. Mengajar. Spectator semua ada tu. Jepun semua kat bawah tu. Depan. Yang best ni, Jepun ni. Tak tahu mungkin prinsip begitu atau dia lurus ke. Masa sound check, saya smoke. Okay, dia sediakan X-ray. Sekali malam, saya tengok X-ray tu ada, tapi dah bersih lah, dia dah bersihkan. Letak tepi saya. Dia ingatnya bila saya perform, saya isap okok. Nampak tak? Dia punya hormat. Dia punya hormat Asyik lah. Dia ingatnya saya perform, saya isap okok. Dia letaknya X-ray tepi tu. Macam, X-ray tadi dah bersih macam itulah. Okey, selesai. Balik, okeylah saya join lagi dengan Tom semua. 96 di awal bulan 10 tahun 96.
tiba-tiba saya dipanggil oleh pengarah museum. Tapi pengarah dia dah tukar orang lain, dah tukar nama, Datuk Haji Ali Ngah. Ingat lagi. Dia panggil saya. Jumpa dia. Dia kata, awak ada masalah dengan pegawai ke? Dia kata. Cakap, tak ada. Saya cakap, saya heran ni. Sebab apa? Dalam pada 8 musician, 7 pegawai awak dah sign, dah apa, sokong untuk sambung kontrak. 2 years lagi. Tapi awak tak ada ni, dia kata. Saya macam, oh ya ke? Saya macam, oh tak ada Awak dah salah apa ke? Tak ada. Awak ada silap faham dengan pegawai ke? Saya cakap tak ada. Oh tak apa, macam tu, macam inilah dia kata. Awak buat surat permohonan, okey, address ke saya untuk sambung kontrak ni. Saya punya style, kalau tempat tu tak suka kita, tak payahlah. Tak payah. Itu prinsip saya. Tapi dia pujuk saya, jangan macam tu. Awak buat je surat rayuan. Cakap, saya nak merayu apa tu? Because saya tak salah. Apa salah saya kan? Saya pun tak tahu sampai sekarang apa masalah dia. Okey, tapi tak apalah. Saya rasa mungkin dekat itu rezeki dia. Saya resign sampai hujung bulan tu. Hujung bulan 10 tahun 96 tu, saya berhenti. Tapi saya nak pujuk typist yang buat surat ni. Punya dah lama, dia tak bagi saya berhenti. Janganlah berhenti, aku tak type kan tu buat surat. Saya tak, kita mission mana nak reti-reti nak keras surat ni kan. Macam mana ni kan, saya pujuk dia tau. Tolonglah Wan, tolonglah. Kalau surat rayuan boleh, surat berhenti aku tak nak buat, dia kata. Akhirnya bila saya pujuk-pujuk, dalam 1 jam juga lah, akhirnya dia buatkan juga. Lepas tu saya berhenti 97 ni tak recession. Habis jual kereta semua. Mazda 323. Maksudnya dah kahwin ke, bujang ke apa? Dah kahwin dah. Perjuangan Lepas tu, itulah modal dia. Dapat jual kereta tu dapat 7,500. Lepas tu dapat recording lagi tau dekat Buti. Saya pikul lah gendang tu kan. Masa tu gendang tu tak menggunakan lagi bag yang proper semua tau. Begini dekat Jalan Pahang, dekat PI tu jalan tu kan. Tunggu teksi. Okey, itu one daripada pengingilah. Yang kita akan rasa lah. Dan saya pun tak ada rasa menyesal pun. Kalau ini kita punya jalan, kita teruskan lah. 97 tak ada kerja tau. 6 bulan ke 7 bulan. Tak ada job. Tak ada job langsung. Sekali Raihan tutup. Raihan meletup. Raihan nak buat show pertama dia, konsert pertama dia di Singapura. Raihan konsert pertama kat Singapura, bukan kat Malaysia. Album tu dah keluar? Dah keluar. Album pujian apa? Pujian. Okey, dia nak musician yang bagus-bagus, dia kata. Dia susun lah, Zahid Ahmad, Tom ada. Dan beberapa drama lah, tapi drama yang main percussion. Termasuk Steve Thornton. Eddie Slam pun ada. Sebab Eddie Slam dia nakkan keyboard key tu kan. Yes. Kita praktis di Melawati. Berulang lah. Lama jugalah praktis tu. Kalau kita nak percussion dengan vokal kan. Main ada Singapura. Full house. Indoor Stadium. Konsert Melayu pertama yang full house. Rehan. 10,000. Penuh. Okey. Kita masa sound check tu half audience dah masuk dah. Masa sound check dah ada. Almost half house Nak mandi tak tempat. Farihin, that time Farihin, semua satu kru kau pergi cari towel yang good morning tu. Towel saya tu kau beli lap badannya. Lap badannya. Baju pakai. Okay, sukses. Tiba-tiba dalam tahun yang sama, 97, Luncai Mas call, ajak meeting, nak panggil main dekat UK. Manchester. Yes. Saya kata, Luncai dah ada percussion dia. Smart rock tu, dah ada. Kenapa saya kan? Macam Nasir yang suruh panggil, Datuk Nasir. Dia tanya Moha. Aku nak cari percussion. Moha cakap, panggil Ramli. Siapa budak tu? Dia kata dia main dengan Janab Bidin ni semua kan. Aku panggil main, aku nak jumpa. Pergilah panggil, meeting. Sepatutnya pergi Manchester ni yang main
Ecodian atau apa ni, Datuk Ramli MS. Tapi Datuk Ramli MS waktu tu busy. Dia pun tengah busy juga waktu tu. Arrangement music. Arrangement banyak. So akhirnya panggil S. Atan. So saya S. Atan, Abang JJ, Moha, Rafi. So 5 musician. Practice sebulan kat Luncai. Practice dengan Datuk M. Nasir ni, saya bukan practice lagu saja. Tapi saya study dia. Study macam mana? Saya study karakter dia. Supaya senang nanti kehendak dia yang jenis impromptu di stage, saya boleh baca. Itu penting. Jadi kita tak adalah mengarap dengan lagu, kita ikut lagu, tak ada. Karakter penyanyi tu. Supaya nanti, sebab kadang-kadang penyanyi bila ending nakkan lebih, nakkan kurang. Yang impromptu kan, yang jenis stop sama-sama, yang macam-macam. Jadi saya study karakter dia lah, bukan pasal lagu saja. Untuk study benda-benda macam tu, kita boleh dan kena study di luar pada practice dan performance. Kita kena masa disamakan, kita boleh tengok benda-benda tu semua. Dia bawa ke stage. Boleh jadi. Pada saya punya ni, orang lain saya tak tahulah. Sebab saya practice, saya study begini. Dekat luar, segi perbualan apa semua kan. Jadi kat situ kita study dia supaya kita faham dia. Dia pentas dia nak apa. Kadang-kadang bila dia tengah shock lagu tu, dia boleh nak ulang banyak. Kan? Yang kadang-kadang orang tak faham bila yang jenis pemuzik yang jenis baca nota ni kental kan. Terbabas lah. Sebab dia orang baca betul kan. Nyanyi nak lebih jadi impromptu. Okey. Selesai di Manchester. Masa dekat dah habis show di Manchester, kita balik London, tidur satu malam. Besok malam kita akan fly balik. So siang tu kita jalan-jalan dekat Covent Garden. Saya dengan Moha lah. Tengok all the buskers ni main. Bagus-bagus kan. Saya cakap Moha, kalau kita travel tak macam ni, Europe kan. Asal gitu. Tapi Moha kata kita kena ada material, ada produk nak jual. Tak adalah kita cakap basking je. Tak juga aku ada material, aku dah buat, tapi belum record lah, dia kata. Tapi tak tahu lah macam mana cara dia, kaedah nak pergi, nak record dia kan. Oh ya ke, dia kata. Tak apa, nanti kau transfer kat aku pergilah cari-cari mana-mana kan. Pergilah cari, pergi jumpa Datuk Nasir Bukasim. Dia kat mana? Warner. Sebab dia A&R director kan. Pergi jumpa, tak boleh lah album ni tak boleh jual, konsep ni. Okey, tak apa, kita tak kecil hati. Jumpa, tak kecil hati. Tak ada. Tapi saya tak ada mati semangat lah. Tak ada. That time Synchro Studio masih ada. Fauzi Mozuki A&R dekat KMI situ. Synchro. So dipanggil lah. Aku nak jumpa korang. Pergi Synchro. Kau nak buat album Nak. Kalau ada ni lah. Okay, macam ni. Aku bagi kau airtime 200 jam. Nanti produk dah siap, kita kira lah. Bayar kemudian. Sebab Synchro pun sekarang ni tengah slow, memang tak ada buat apa-apa job kan. Tak ya ke? Dengan syarat kita bagi airtime saja, dia cakap. Time recording nanti itu kita tentukan. Okey? Macam mana time record? Time record tu maksudnya dia nak siang ke malam ke? Oh, dia akan tentukan time tu. Okey. Sebab kita dapat free slot lah. House punya ni kan. Boleh lah cakap dia. Tapi session kau bayar, dia cakap. Session ni kau bayar. Oh iya ke? Kita macam tapi saya macam saya test mohon lah kan. Iya ke je. Kita lawan. Ini challenge kan? Kita lawan. Mohon kata okey lah. Kita buat. Masuk bermulalah recordingnya di Synchro. Album ni.
Sakti. Oh, okey. Masih dalam plastik lagi. Uish. Ha. Oh, Sakti. nampak reflection saya. So, kebetulan studio sebelah, Aubrey Suito tengah buat album Melaka-San. Aubrey Suito pun ada buat instrumental. Kat situ, masa tu. Okey. Studio sebelah. Tapi Aubrey Suito, of course lah, dia modal banyak kan. So, vision semua bagus-bagus lah kan. Cakap, okay, kita buat je. Masa tu jadi sound engineer kita Peter Chong yang jaga kita punya production ni. Buat album. Aubrey Suito datang studio kita. Hey bro, what are you doing? Dia kata. Kita beritahu lah, kita segan bila kita punya production agak ni je kan. Okay lah. Bro, why not? I nak pakai you, dia kata, practice, record. Kita kontra nak, dia kata. Okay? I main you punya, nanti you main kita punya. Okay lah. Main. So adalah beberapa lagu dalam album ni pakai synth bass, tu boleh masuk piano, dia masuk apa yang kita nak dia main lah. Itu je lah yang boleh buat. Piano dengan synth bass. Baloi sangat memang sedap lah kan. Tapi kita rekod kat dia pun memang tak ada bayaran apa-apa pun. Dan ada satu lagu kita pula, lagu album Sakti ni pula, masa tu semua program, drum program. Jadi Peter Chong kata ada lagu-lagu ni yang kena pakai drum betul. Why not you panggil Gary, dia kata. Gary Gideon. Gary berapa bayar tu? Kita tak ada duit. Macam mana ni mah? Nanti kita fikirlah Peter. Kita nak cakap depan Peter tak boleh, salah. Segan lah kan. Nanti kita fikirkan. Kebetulan besok Luncai panggil recording. That time masa tu Datuk M. Nasir tengah produce lagu-lagu filem putih yang era Fazira ada semua kan. Kartun tu, animation. So Moha dapat main juga, saya dapat main juga. So duit ni kita dapat, saya dapat 300, Moha dapat 300. Moha ambil sini duit kau. Moha ambil sini duit kau 300 tu. Moha bagi. Okay, ni 600 Besok kita jumpa Peter. Okay, Peter, kita ada ni je. Peter nak kita nakkan lagu kita orang ni dalam album Muharram ni 3 lagu. So Gary Gideon satu lagu berapa harga dia? So sekarang kita ada 600. Tak cukup. Tak cukup. Tapi Peter Chong memang kita terima kasih banyak kat dia lah. Dia pemudah kan. Dia sotok dengan Gary. Jadilah tu 600 tu. Untuk 3 lagu. 3 lagu. Kenapa tak main sendiri drum tu? Masa tu? Dah lama tak pegang. Lepas tu praktis dengan Peter. Peter kan very detail. Kita tak nak spoilkan dia punya ni. Kita tak tahu orang lain. Dalam fikiran langsung kata, aku praktis 2-3 hari nanti aku rekod sendiri. Pun tak ada perasaan tu. Kan tak ada perasaan tu, takut. Takut. Kita tak nak kita punya album spoil. Bagi orang yang mahir betul tempatnya. Tak apalah. Tapi fikir balik betul lah. Lagu macam ni tahu aku main lah. Macam tu lah. Masa tu ada fikir lah. Tapi masa tu tengah macam-macam fikir kan. Album dah siap. Ni nak pergi bayar, tebus, keluarkan apa ni, the materials macam mana? dah tahu harga belum masa tu? Dah tahu. Sinkro nak 15,000. Okay. So benda tu delay lama-lama tiba-tiba Sinkro kata berapa lama nak simpan, dia kata. Macam ni lah dia kata. You cari 10,000 je lah dia kata. You bayar je 10,000. At least at time tu kan. Kita pergilah cari kawan-kawan yang boleh mampu ni. Tak ada. Tak ada. Sehinggalah ada satu company ni tiba-tiba nak buat satu record label. Tapi dia kena meeting dekat Afrika. Kenapa? Sebab dia punya deal, dia nak bawa artis-artis Afrika ni masuk ke sini. Rupanya dekat Afrika ni dia ada satu company, saya lupa nama company tu. Warner ke BMG kena through dia. Dekat Afrika macam tu. Dia tak bagi you direct
Masuk terus tak boleh. Okay. You kena through company ni. So dia nak buka satu company kat Malaysia. So orang ni yang company yang nak ambil kita ni, dia nak meeting di Afrika. So dia tak ada material. Kebetulan you all nya kawan ni bekerja dengan dia. Rashidi nama dia. Rashidi rasanya. Dia budak pandai lah. Dia lagu-lagu collection dia pun Jamiroquai kan, macam wah, sebab dia pernah duduk London. So dia cakap, bang, abang bagi abang punya material CD. Saya nak ikut Datuk ni, dia pergi Afrika, dia kata. Bagilah. Datuk tu pun tak dengar lagu tu pun. Tak dengar. Bila waktu meeting dia dengan company Afrika ni, dia tunjuk kalau CD Moram ni. Tapi Moram ni belum print lagi, just sample je lah. Afrika tu suruh agree lah. Maknanya kau memang tahu pasal muzik lah. Padahal Datuk tak dengar pun. Kau memang tahu pasal muzik. Aku setuju dengan kau. Kau boleh deal dengan aku. Macam tu lah. Afrika ni, Afrika susah nak masuk. Afrika mana tu? South Africa lah. Afrika lah. I see. Dia company dia control semua. Okey lah. Jadilah album tu. Jadi dia dapat kontrak dengan South Africa tu, dan dia pun bagilah duit untuk keluarkan produk tu. Bagi duit produk. Tapi sebenarnya production ni kita nak jual dengan dia. Sign as artist satu. Sign as a production ni saya nak jual dia anggarkan kita value dia 75,000. Bukan 10,000. As a business. Ya, faham. Satu sen tak dapat. Alah. Okey. Itu dia. Benda biaya lah, benda dah ada. Material tu dapat lah. Material tu dapat, dia pegang lah. Master dia pegang. Alamak. Master dia pegang. Maknanya quarter inch punya tape tu tak dia lah. Ada pada dia. Kalau tanya Moha ni, dia tak nak cerita benda ni. Because benda pahit. Dia tak nak. Pengalaman pahit untuk dia. Pasal benda tu boleh buatkan marah. Ya, betul lah. Kita dah curahkan kita punya idea, kita punya jiwa semua dalam tu kan. Macam saya tadi, saya fikir sebab saya boleh separate antara pro dengan tidak. Kan? Saya boleh separate benda tu macam okey lah, bagi dia lah. Jalan je. So, Moram Sakti dah keluar. Dalam pada tu kita session juga. Dan waktu nasyid tengah meletup tu, saya paling busy sekali. Satu hari saya boleh record berapa studio untuk masuk cushion je. Album Raihan, album kedua sampai album kelima, lagu-lagu hit dia semua saya main. Benda tu mungkin kebetulan. Because bekerja dengan Farihin ni sangat simple. Kalau orang yang tak faham, susah kerja dengan dia. Tapi, sebab tu kata tadi, saya akan study orang tu, karakter orang tu. Baru kita boleh bekerja. Apa yang susahnya nak work dengan Farihin pada orang lain? Orang lain mungkin tak faham kehendak dia. Tak faham kehendak tu. Macam saya senang. Okey. Raihan mempunyai vokal yang bagus. Harmony bagus di waktu itu. Di waktu Farihin menjadi dia punya producer. Percussion tak payah tunjuk hebat. Kita support. Support je. Itu melodi dia kuat. Betul. Apa yang tunjuk aku bagus, aku tak payah. Kita support vokal tu. Sebab tu lagu macam lagu Senyum, lagu Bismillah, lagu apa, simple lagu dia. Lepas tu masa recording, bila saya sampai ke studio, masa tu buat dekat studio Utusan. Farihin suka studio tu. Saya sampai je, Farihin keluar, dia hilang, tak ke mana. Kenapa? Jumpa orang ke betul. Dia uruskan saya dengan sound engineer dia. Okay, Lin, kau uruskan dia. So, saya record, dia bagi lagu, okay, lagu apa yang nak main, confirm kan? Okay, kata 4 lagu lah, 5 lagu lah. Saya buat, dah siap, saya tunggulah Farihin balik. Dia balik kadang pukul 2 pagi. Yelah, saya sampai studio pukul 9.30, 10 kan. Kat mana Farihin pergi ni? Saya anggap dia meeting je. Lah, dia sampai, sebab saya nak pastikan, nak confirm kan, kalau kata ada perubahan ke kan. Boleh bikin. Dia dengar je, pasang balik. Dengar kan. Dia tanya saya balik nanti. Dia telefon saya, Lin, macam mana okey? Pula aku kan kau producer. Tak, aku jangan kau okey tak okey. Aku okey je. Kalau aku okey, aku okey lah. Macam tu je. So, itulah lagu-lagu hit Raihan. Itulah lagu-lagu hit Raihan. Dan lagu-lagu banyak lagi lah. Lagu-lagu nasyid yang banyak. Kemudian, dalam benda sama,
Raihan show dia bawa kat saya pergi mana Indonesia. Hmm. 99 bulan puasa. Hmm. Bermulanya Raihan masuk Indonesia. 99 99. Hmm. Dan bermulanya Raihan punya show. Show dia bermula Inter-University untuk kutipan tabung Darfur. Untuk kutipan tabung Ambon. Okay. Untuk kutipan tabung Ambon. Adalah wakil Ambon ikut kita. Kita main dekat Indonesia panggil UI. Kita sini panggil UI. UM lah UM. Okay. UM. Indonesia. Semua universiti. Sampailah ada Jakarta, Bandung, Jogja dekat Gajah Mada, dengan Surabaya. ITM, Institute apa benda lah. Masa tu dengan Dito Rolis, Ikang Fauzi. Kita tua dengan dia orang lah. So musician yang dari Malaysia saya seorang je. Yang lain semua daripada Bandung. Saya yang guide pemuzik Bandung ni main macam mana dengan Raihan. Percussion ni saya kena ajar lah, bermakna saya kena pergi awal. Saya dengan Mambai masa tu. Mambai sound engineer. Right. So bulan puasa di Indonesia, bulan puasa dia boleh buat show. Maknanya selepas asar stop sebelum maghrib. Boleh orang boleh cari makan lagi lah. Boleh. Kalau sini banyak pantang larang dia. Itulah tak pasal-pasal. Sana boleh. Yang penting ikut syarat. Lepas tu because di konsep Raihan Islamik punya konsep, so penonton tak ada berdiri, duduk dekat hall tu, dekat dewan tu duduk, ada tikar semua kan, tapi tengah-tengah dia ada barricade, ada barricade dia, penghalang dia. Perempuan lelaki. Macam tu. Macam tu. 99 dulu. 99. Sampailah ke mana-mana, ke Gajah Mada semua, dan kita masa tu kita travel, kita naik bas tau. Syok lah. Syok memang syok. Kita travel malam. Lepas show kita travel. Patah pinggang lah. Sebab bas dia tak macam bas kita. Bas kita kan boleh jas kan. Bas dia statik je. Macam tu. Dan juga dia punya laluan memang laluan para pejuang lah. Masa tu ada juga main dengan Zain Abidin. Pergi Fukuoka zaman-zaman di waktu tu. Pergi Fukuoka, pergi Okinawa. Maknanya dengan Raihan juga. Zain Abidin juga. Banyak ajak Waktu tu alhamdulillah lah. Itu hikmah daripada saya berhenti museum tadi. Okay. Ikut Raihan pergi London. Bila? 2000. Tahun 2000. Itu yang jumpa Queen tu. Itu 97. Commonwealth Itu Cogem. Cogem ya. Cogem. Itu main depan Prince Charles. Itu dekat Edinburgh. The Duke of Edinburgh buat dekat sana. Edinburgh. So 2000 pergi lagi. Tapi tour London, Birmingham, Bristol, Manchester, Glasgow. Syoknya. Musim apa tu? Sama, tapi sama dia kita sejuk juga. Kan? Di situlah saya berjumpa dengan Sami Yusof. Masa tu dia baru nak promote dia punya first album, Al-Mu'alim. So dia ni memang brilliant lah. Budak muda yang ada knowledge pasal muzik. Because dia belajar dekat Royal College Music London kan. Main muzik bagus, arrangement dia bagus. Jumpa dia kat situ? Jumpa dekat tour tu. Raihan jadi dia punya anchor artis. Dia ni maknanya sebelum Raihan keluar, dia keluar dulu. Raihan main dia. Masa tu Sami Yusof buka table jual CD. Jual CD. Tapi sebab saya suka, sebab tahu dia musician. Musician kalau jumpa musician kan jadi kawan. So ke mana-mana kita travel tu jumpalah dia. Jumpa dia, lepas tu dia tanya dengan Raihan ni tetap ke, apa bergaji ke, macam mana ke. Cakap no, kita session kan. So dia cakap lah, kalau kata aku nak panggil kau untuk show aku akan datang, boleh ke, dia kata. Pucuk di situ dalam datang lah. Kan, orang cakap boleh, tak ada hal, panggil je. So tahun 2000 berapa ya, tiba-tiba dapat panggilan dari dia. Management dia mengatakan suruh ambil tiket dekat Shangri-La Emirates Office, dia kata. Saya macam, dia call tu lebih kurang pukul 10 pagi.
kita nak berurusan dengan kita tak prepare. Kelang kabut dalam 1 hari siang tu. Sebab dia punya flight malam pukul 11. Hari tu juga? Ya. Ya Allah. Tiba-tiba je macam dia orang memang unprofessional lah kan. Part-part macam tu memang hancur lah. Pergi mana tu? Pergi Kuwait. Dari Malaysia terus ke Kuwait. Dan saya tak pernah travel seorang tau. Biasanya dengan musician lain ke apa Kenapa? Adalah. Entourage ya. Yes. Ini seorang-seorang kan. Tak fikir apa. Saya tak tukar duit ke apa, tak ada. Tak ada. Okay. Hanya pasport dan juga instrumen dan juga pakaian saja. Sampai Kuwait, saya macam nak pergi ke tempat dia punya checkpoint kan. Dia kata, no, kau pergi dekat kaunter yang buat visa. Sampai pagi ni, kita sampai sana pagi tau. Buat visa kalau tidak, kita tak boleh chop. Kata. You lazy. Ingat itu dia cakap. Okey lah, cari kaunter. Jumpa. Lepas tu dekat sebelah kaunter tu ada kaunter boleh tukar duit. Tapi tak ada duit ringgit Malaysia. USD, pound sterling ada lah. Tapi ada kursi di depan tu, kursi untuk menghadap kaunter tu kan. Kat situ saya terus duduk. Memang aku tak keluar lah lepas ni kan. Lepas tu nombor telefon dia, kita pun tak ada roaming, tak ada apa. Macam mana ni? Kita dah sampai ni. Tapi saya tak panik. Sebab pada saya, airport ni adalah satu kawasan international. Apa-apa berlaku, kalau dikata, maknanya kalau kata problem tu dah tinggi sikit, saya akan pergi kontak duta lah, itu je. Kedutaan lah. Itu je. Saya tunggu situ tu. Tunggu kan. Pukul 8 ni. Tiba-tiba ada satu hamba Allah ni, dia pakai jubah putih eagle. Dia pegang kertas A4 tau. Dia buat macam ni je. Abdel lah. Sekali saya pandang dia depan saya. Abdel Ramli? Abdel? Yes. Come follow me. Lepas tu, tahan dulu kan. Nak tengok surat tu kan. Tengok surat, betul lah nama. Come follow me. Pergi kot dia, tak ada visa apa semua. Dengan polis pegawai tu semua tabik dia. Dia ni rupanya orang wakil daripada pejabat Kementerian GULF tu. Malaysia yang besar tu bos. Dengan dia punya assistant semua ada. Terus apa kan? Ini je kan. Macam ni dia orang ya. Lepas tu naik 7 series BM. That time 7 series tu sini yang pakai menteri-menteri je. Businessman. Naik ni Okay. So dah urusan apa semua ni, dia kata kat hotel kau makan apa kau nak makan, sign je. Tak ada hal. Kita masa tu dia duduk saya di atas saya dekat Courtyard Marriott. 5 star, 6 star sebenarnya. Rupanya yang duduk hotel tu Amir Diab. Pernah ada? Amir Diab. Taman 5 kan? Yang duduk tu. Dia ada situ masa tu? Dia ada kat hotel tu. Dan juga footballer tim Al-Ahli. Situ. Tapi saya cakap kan, mana mission yang lain ni? Mission yang Sami Yusof ni kan? Rupanya yang ada mission yang kat situ, semua Amir Diab punya mission. Sami Yusof punya mission tempat lain. Tapi saya duduk situ pula. Saya macam, apa saya duduk sini seorang kan? Kenapa? Kenapa kan? Sampai sekarang saya tanya kenapa. Siapa yang tempat kat situ? Itulah. Mission Sami Yusof tempat lain. Yang Sami Yusof punya mission lain ni, yang lain-lain ni daripada Mesir. Player semua Mesir. Saya seorang dari Malaysia. Tapi saya dapat jumpa lah Amir Diab punya mission yang bagus-bagus, yang dia punya maestro kanun player kan. Dahsyat. Berbual lah. Itu je. So, kita rupanya show tu dia bulan kemerdekaan Kuwait. Sebulan sementara menunggu mereka tu, setiap malam ada show. Amir Diab, artis-artis semua top-top. Termasuklah Sami Yusof ni.
Selepas saya pergi, lepas tu setahun ke 2 tahun lepas tu, Rabani pernah show situ. Lepas tu saya kan tak cakap tadi, saya tak cukup duit. So, saya ada driver, saya ada 7 series ni. Tapi tak berjalan. Duit tak ada. Duit tak ada. Sampailah hari besoknya, tidur waktu malam, besoknya, saya jumpa Sami Yusof, saya cakap, dah berjalan ke? Dia kata, cakap, tak ada, duduk hotel dia, dengar lagu, cakap dia. Wah, dia kata, wah, you very serious lah, dia kata. Yelah, kita datang, I like you, dia kata. Kau datang, mata-mata kau memang nak buat kerja je. Bukan nak jalan-jalan. Sebab, dia bagi kita 7 series, suruh berjalan. Sebenarnya bukan pasal tu. Dia pula bagi duit masa nak balik. Dan dia tak tahu kita tak ada duit tu. Masa nak balik baru kita beritahu sebenarnya aku tak tukar duit. Kenapa tak cakap kita? Ada banyak duit KD ni, kuit dinar. Kau. Kenapa tak cakap dia tu kan? Dan dia pun lupa. Tapi makan semua hotel dah covered lah. Sign je. Kuati. Kebetulan dekat hotel tu ada satu pekerja Indonesia. Jadi hotel tu bagian hotelier ni kan. So dapat berbual dengan dia bahasa Indonesia dengan Malaysia. Dia pun kata dia rindu nak bercakap ni kan. So setiap pagi tengah hari ke waktu kita makan, dia akan serve lah. Borak lah. Berbual. Dia tanyalah begini. Okey lah. Seronok lah. Lepas tu tahun berapa lagi 2004 konsert Muharram pertama di Istana Budaya Kembara Jiwa. Yang merancang ni arwah Jalil Ngah. Dia nak sangat buat. Dia kata, Lee, aku nak buat konsert kau lah. Aku dah buat konsert nasi, aku dah buat search, macam-macam lah. Tapi aku nak buat konsert kau ni lain dari yang lain. Sebab kau punya instrumental. Nanti kau cakap Moha So sementara proses nak buat show tu, dia akan panggil malam-malam, pergi jumpa dia dekat Taman Seputih. Dan Taman Seputih ambil dia, pergi ke Bangsa minum kedai mamak sampai 7 pagi tau. Sampai orang pagi-pagi pergi kerja. Borak pasal apa tu? Pasal job tu lah? Pasal job ni, pasal apa nak buat. Serius dia Arwah Jalil ni dia suka bercakap dulu apa ni, karya-karya ni. Nanti daripada situ dia akan dapat, dan dia pun nak feedback kita apa lagi yang kita boleh keluarkan. Jadilah konsep Kembara Jiwa Muharram tu, PIB. Tapi waktu itu kita tengah buat second album, jadi kita stop dulu production ni, kita concentrate tu show ni. Masuk IB, Istana Budaya. Lama-lama jadi lain nak konsep. Asal plan saya dengan Moha nak buat album, lepas tu kita travel Europe, sambil kita main, kita jual CD. Itu lebih memuaskan jiwa lah. Kan? Terbalik. Akhirnya jadi untuk show-show yang VIP, dinner show, main di rental lah, apa macam-macam. Macam ni pula lain lah jadi jenis tu Ini lain lah. Eksklusif lah jadinya. Kemudian dalam masa tu, tahun bila saya lupa lah, album Finik Bangkit. Saya dengan Moha lah melayan Datuk M. Nasir membuat lagu mentah. Maknanya proses lagu mentah kan. Sampai saya lari lah. Kenapa? Idea dah tepu. Apa nak buat kan? Saya lari. Dia telefon. Saya rumah kat PJ. Sampai petang dekat rumah. Sebab saya praktis dalam pukul 2 macam tu kan. Otak dah ada macam apa nak buat lah. Apa nak bagi idea lagu-lagu ni. Balik lah. Sampai rumah Nasir telefon. Mana kau? Sampai rumah lah bang. Abang telefon ni. Sampai suka balik. Dia kata. Aku ada ni. Agak ada dia. Cakap bang, hari ni saya memang tepu bang. Saya dah tak boleh lah. Otak jam. Sebab kita dah lagu dalam. Masa tu lagu dalam album lain. Lagu dalam tu album Operation. Saya suka lagu dalam tu. Tapi sudahnya datang balik ke Luncai untuk bikin juga lagi Phoenix Bangkit tu Buat ikut sampai album tu kita session lah. Maknanya mula-mula kita proses lagu mentah. Tak saya lagu, kalau tak salah saya lah, lagu Phoenix Bangkit ni lagu pertama dia buat Ijab Kasih tu rasanya. Yang Malai. Lagu ni itulah tak salah lah.
Itu bermula lagu album yang untuk Fida Bangkit yang dia buat lagu mentah. Lagu mencari idea kan. Itu kan. Sampai dibagi pada arranger susun dulu, baru kita record. Itulah. Merasa juga lah melayan Datuk Nassim membuat idea tu kan. Yalah, itu pun pengalaman bagus juga. Walaupun sampai kita otak jam macam tak ada idea lagi lah. Dia tak boleh. Siapa lagi yang ada masa tu? Ketika tu kat studio? Moha, 3 orang je. Saya, Moha, Datuk Nassim ya. Oh, daripada stage mentah tu, Rafi ke Nan ke masa tu belum? Belum lagi. Oh, dia start dengan percussionist juga dulu I mean flute. Dengan flute Datuk Nassim main gitar. Kena. Itu bila session, bila dah masuk buat untuk recording, arrangement dah ni, baru panggil gitar ni masuk, bass lagi masuk. Okey dah sempatlah merasa pengalaman itu. Kan? Bahagia tu, sejarah tu.